Okay. Alright. So kita boleh mulakan dengan letter mark. Nampak tak skrin saya? Nampak madam, nampak. Okay, so letter mark ianya hanyalah huruf sahaja, dia involve letter. So yang ini pun sama, know your client. Apa, ini adalah fasa bila you all dah dapat client untuk buat logo nanti, okay? And then you pilih lah bila you dah tahu client you, konsep dia nak luxury ke modern ke, you nak nampak dia minimalist ke, so you boleh pilih apa typeface yang sesuai dekat B ni, alright, typeface apa yang sesuai. Lepas sudah pilih konsep apa yang sesuai untuk client you, okay, and then baru you pilih apa typeface yang sesuai, kemudian barulah you start explore. Okay, macam tadi saya dah tunjuk kita boleh explore macam-macam kat sini. Combine, terminate, line, shape, subject matter and juga custom type. Okay, so now we are talking about letter pula. Actually sama je letter. Macam saya kata tadi, kita go for A dengan F. Ataupun kalau you nak go for A saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, katalah kita ambil A dan F. So, combine ni, macam saya cakap tadi, kita bermain dengan anatomy typeface yang ada. Okay, so combine A, F. Satu, okay. Ataupun you nak A, F. Ini ke? Dua. Ataupun you nak A, F. Ataupun you nak A, F, ataupun you nak apa lagi boleh buat? Pelbagaikanlah. So ini adalah untuk exploration combine. Okay, boleh nampak ke? Boleh. Okay. So untuk terminate pula, terminate tadi kita dah cakap kan, dia buang kan, betul tak? Okay, jadi daripada A dengan F tu apa yang you boleh buang? Sebab katalah you nak pilih modern. Okay, so bila kita pilih modern, you boleh try terminate kan apa yang logik di akal. Katalah A dengan F kan. Okay, sekejap A, F. Huruf kecil pun boleh, tak ada masalah. Small caps Kita ambil sorry kelas. Saya lupa nak connect battery lah. Apa? Apa ini? Oh lah. Okay. Ya, semangat aku ni. Okay, sekejap Okay. Alright, so kita pilih typeface, kita sambung balik. Pilih typeface yang sesuai untuk modern. Let's say katalah you nak ambil Arial saja. Okay.
So terminate, macam saya kata tadi lah, you boleh terminate dia punya. Madam tak share. Oh, Madam tak present. malu lagi. Yang marah Zin. Tak marah. Tak ada Zin. Kau dah tak mandi lagi. Yang marah Zin dia. Aduh, kabut lah. Okay, tak pernah tak kabut Okay, right. Nampak semua? Okay, nasib baik tak. Boleh nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. So tadi kita dah go for, Nampak. okay, tadi kita dah go for combine. Sekarang kita go for terminate. So terminate ni sama je. Macam yang saya cakap tadi tu, you boleh terminate apa-apa parts yang you tak nak daripada huruf. Okay. Macam saya tunjuk tadi kan, kita boleh terminate dia punya crossbar. Tak boleh banyak lah sebab kalau untuk A je kita tahu limit dia sampai mana. Okay. AF macam ni. Okay, boleh Alright, lepas tu A yang kat sini apa yang you boleh terminate? Kalau selalunya huruf kecil memang kita jarang boleh terminate lah. Okay, kecuali dia ada shape yang lebih berbeza. Okay, so yang ini selalunya A dengan F ni kalau tak nampak floris, barulah you boleh combine sikit dengan apa-apa subject matter. Okay, saya lupa nak tak subject matter kat sini. Subject matter. Okay, so dekat sini let's say katalah you nak letak subject matter sikit kan. Ada bunga sikit ke, so you boleh ambil ni dan olahlah kepada bunga. Alice floris, okay. Kemudian you boleh rotate. Okay, rotate tu contohnya ni dengan F letter Rotate tu maksudnya apa kelas? Diterbalikkan. Rotate. Okay, diterbalikkan ataupun dia pusing lah. Okay. So yang dekat sini you all boleh explore dekat paper ni. Sekejap kat sini. Okay. You bermain dengan basic shape. Let's say inilah shape dia yang you nak. Okay, kemudian you boleh rotate A dengan F ni. Ataupun you nak buat huruf A sahaja. Okay, dia floris kan, betul tak? So mungkin you nak rotate jadi bunga. Sekarang kita create outline dulu. Okay, and then saya ambil alternate. 1, 2, 3. Okay, contoh Rotate tu dia macam pusing lah sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Okay, ini rotate. Alright. Lepas tu you boleh flip. Rotate, flip pula macam ni. Katalah huruf A, Alice kan? Boleh buat dekat box sini. Okay, kita tengok. Okay, reflex Copy. Dah jadi satu simbol. A dengan A. Nampak tak? Okay. You nak flip cara lain lagi? Boleh. Okay. You nak flip dia begini pun boleh. Ataupun begini pun boleh. Nak letak subject matter pun boleh. Jadilah bunga kat sini daripada pasu. Ini saya draw je tau. Jangan ikut macam saya pula. So, jadilah floris. F-L-O-R-I-S-T. So, Alice floris kan? Okay. Lepas sudah flip, kita ada apa lagi? Perspektif. So, perspektif ni basically kita go for macam ni saya nak tunjuk? Perspektif A kan? Contoh satu
Okay, saya gunakan K-paper ya, nampak So you all boleh explore macam ni lah. Nampak tak macam mana saya guna K-paper, kelas? Nampak. Okay, this is how you play dengan K-paper. Perspektif kan, hujung depan, okay? So ini adalah perspektif. Lepas tu you dah dapat perspektif ni, you nak flipkan dia pun boleh. Okay, the flipping kan. So jadi satu simbol letter mark A dan A. Macam tu. Okay, kemudian apa kita ada? Perspektif dah, subject matter pun dah. Subject matter tu kalau you nak add on lah daripada apa yang kita dah explore. So basic shape pula, kita boleh bermain dengan basic shape. Katalah you dah gunakan bulat tadi tu. Indirectly you dah guna bulat kan? So you tengok Okay, so ini indirectly kita create symbol dalam letter mark, apa sahaja yang ada very minimalist macam ni, you dah create symbol untuk you punya client. Saya try insert colour putih supaya nampak perbezaan dia. Nampak tak? So dia dah jadi satu logo dekat sini, A. Dan barulah you boleh combinekan dengan nama penuh dia. Alice Flores. Barulah kita boleh bermain dengan composition. This is how you create lah. Nampak tak? So Alice Flores, ini dia punya simbol. Nampak ke kelas? Nampak. Nampak. Right. Saya kena tanya banyak kali sebab saya takut you tertidur. Nampak ni? Alice Flores, simbol dia. Kalau you nak letak dia dekat tengah-tengah pun boleh. Tak ada masalah. Okay. A dengan A, Alice Flores. Okay. Kalau you nak ambil yang ini saja pun boleh. Yang ada vase ni kan. Kenapalah saya tak lock benda ni. Yang ada vase sahaja pun boleh. Bila dah dapat senang tau you nak explore sebenarnya. Cuma sorry, saya memang terpaksa suruh you draw manual sebab itu berada dalam syllabus yang telah ditetapkan oleh UiTM. Part 2, Part 3 kena buat semuanya manual. Baru you transfer to digital. Okay. So Alice Flores, kita nampak huruf A yang telah di-rotate. Dia macam vase bunga dan dia ada logo Alice Flores. Ya, ada sesiapa message ke? Okay. Alright. So setakat ni boleh faham macam mana kita explore logo? Macam-macam dah kita explore ni. Ada soalan tak setakat ni untuk letter mark? Kelas, diam je, okey ke? Okay, madam. Okey, cuba tengok contoh letter mark lain Okey, ini huruf E yang ada dekat dalam K-paper book saya tu, saya tulis. Okey, you tengok. Dia rotate, ada perspektif. Okey, nampak guna basic shape, dia olah E jadi macam bunga. Actually dekat sini pun you boleh terminate mengikut basic shape. Okey, ni dia putuskan line sikit, E ni, E punya bold. Alright, kemudian apa lagi contoh ada? Okay, yang ni perspektif. Nampak ni dia flip, E dengan E combine, ni repetition. Tapi dia still jadi satu simbol yang ini continuation daripada Gastock principle. You boleh add subject matter sikit, daun kat ujung.
Yang ini pun you boleh rotate, dia sengit sikit jadi huruf E. Figure and ground daripada Gestalt Principle, you boleh colourkan shape square dan you boleh olah dengan bentuk E. Okay. Yang ini pun perspektif, nampak tak? E dengan E. Nampak tak perspektif? Nampak. Okay. Very good. This is how you explore. Okay, yang ni dah tadi word mark. Word mark. Okay, dah. So, saya dah demo untuk word mark dan juga letter mark. Ada macam-macam tips dekat sini. What to explore ni, you boleh try. So, masa you nak draw A dengan F ni, sama ada you nak guna template sini, ataupun you nak guna template square, ataupun you nak guna template round, boleh je, tak ada masalah. Contoh kalau you guna template round ni, katalah you nak guna ni kan, A dengan F. You tengoklah you nak start pada mana. Kalau saya start daripada sini, katalah A ni tengah kan. A, you nak buat dia rounded. A, lepas tu sini, line kedua dia, F. You tengok dekat mana dia punya. A katalah So kita nampak huruf A dan huruf F. Macam cacing lah aku tengok ni. A dengan F. So you try draw dalam basic shape yang ada kat sini. Kat sini pun boleh. A, F. Apalah ikut pada creativity you. A. Lepas tu you nak buat F kat tengah sini ke. Mesti jadi simbol A dengan F, Alice Flores. So bolehlah nanti you letak perkataan Alice Flores ni beserta dengan simbol yang you dah buat. Okay, kenapa kita mesti kena letak perkataan Alice Flores walaupun you dah buat letter mark macam ini? Sebab bila kita redesign satu logo untuk klien you, kita perlu support dengan nama company tersebut supaya orang tak lost dia punya memory. Maksudnya bila kita tiba-tiba come out dengan AF je, AF ni apa? Orang tak kenal. So bila kata, oh Alice Flores dah buat logo baru. So itu adalah simbol dia. Jadi lepas 10 tahun akan datang, baru kita boleh buang dan kita tinggalkan AF ni, jadi orang kenal yang itu adalah Alice Flores. So kita tengok pada shell Shell logo. Okay. So macam shell kita tengok. Ini simple lah. Ini memang paling best sekali kalau saya dapat tunjuk contoh pada you Shell ni, kalau you tengok 1900, 1904, 1909 adalah stylization. Boleh kelas? Tolong respon sikit. Boleh. 1930 dia dah modified sedikit daripada bentuk ini. Dia dah modified dan nampak benda tu lebih compact. Tetapi lepas tu dia kurang yakin, dia ambil balik design yang lama, stylization, dan dia letak nama shell dulu. Lepas dah letak shell begini and then dia go for modification. 1955 dia dah solidkan balik shape dia. 1961 dia bermain dengan basic shape, figure and ground, Gestalt Principle. Kemudian lagi dia simplifiedkan ni. Bila orang dah tahu, you tengok berapa jarak 1971 dengan 1999. Berapa kelas? Seorang? Jabar, tolak. 1971, 1999. Berapa tahun tu? 28 tahun, madam. Berapa? 28. 28 kan? Okay. So lepas 28 tahun baru dia berani buang perkataan shell ni sebab dia nak orang memorize yang ini adalah simbol shell. Inilah tujuan dia kenapa lepas kita redesign logo klien, kita nak go untuk cantik kan. Kita nak dia nampak lebih simple kan. Tapi kita tak boleh buang dulu nama biar orang recognize yang itu adalah simbol shell. Macam tu juga dengan Alice Flores. Kita tak boleh buang dulu Alice Flores ni punya nama sebab kita nak orang kenal dulu simbol yang kita create ni adalah simbol untuk Alice Flores. So dah lama-lama kita dah boleh buang jadi orang tahu ini adalah Alice Flores punya simbol.
Okay, boleh faham Boleh madam, boleh. Okay, ada Q&A tak? Ui, penatnya nak terangkan. Ada Q&A tak? Saya nak tanya ni, you all kena ikhlas dengan saya ni. You all boleh faham tak apa saya ajar? Saya worry you all tak faham. Boleh madam. Boleh, madam. Boleh. Boleh. Yang lain diam je. Boleh madam. Sure, Boleh, Faiz? madam. Boleh, madam. Tak apa, kita ada recording kan? Record ke tak ni? Ada Record, record. Aduh, stres aku lah guna Gmeet ni, tak apa. So ada record, nanti bila saya share tu you boleh ni lah, revise balik lah. Satunya kelemahan bila Gmeet ni, you penat sikit nak dengar dan cari mana part saya cakap tu. Betul tak? Ya betul. Kalau saya buat video tutorial yang macam sebelum ni, so dia dah fokus pada satu topik. So it's easier for you untuk refer. Tapi untuk belajar tak semuanya senang. Ada part yang susah. So you kena usaha lebih sedikit lah untuk tengok video saya. Okay? Madam, Ya saya. saya ada soalan. Baik, tanyalah. Saya still tak faham apa beza lettermark dengan wordmark tu. Okay, boleh saya terangkan semula Okay, so daripada sini je kita nampak perbezaan word dan letter. Letter Madam, present. present. Thank you. Jangan marah. Lukman jangan marah. Sorry. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Saya tak marah Luman. Luman sentiasa backup saya kalau saya terlupa. Yang lain diam je. Okay. Alright, nampak So, daripada sini je kita nampak letter dengan words pun dah berbeza. Letter tu huruf. Word tu perkataan, pronounceable, kita boleh sebut. So, word kita sebut Alice Floris. Letter kita just ambil dia punya nama yang first tu iaitu A ataupun AF. Dan daripada situ kita buat dia punya logo iaitu symbol. Kalau daripada wordmark, the Alice Floris, kita tak boleh pendekkan dia kepada AF, kita kena create the whole perkataan Alice Floris ataupun Alice sahaja. Jadi bila you explore benda ni, lepas sudah buat simbol dia, end up kita still kena support dengan perkataan Alice Floris. Sebab kita baru redesign logo untuk klien you. But somehow, bila you develop lettermark, you just develop huruf sahaja. You jangan involve yang perkataan Alice Floris ni, tak mahu. Yang Alice Floris ni adalah last kali bila you dah create you punya simbol tu. Macam last semester you all create symbol untuk diri you all kan? Okay. So kalau you ada company, you just letak you punya symbol tu saja tanpa nama, orang tak tahu nak sebut itu company apa. Jadi lettermark ni kita create symbol dia dulu. Baru kita support dengan dia punya perkataan wording Alice Floris. So it's a different thing. Alice adalah, wordmark adalah keseluruhan perkataan, lettermark adalah dia punya highlight huruf daripada company tersebut. Sebab tu saya bagi example klien yang sama untuk you tak keliru. Boleh faham ke setakat ni? Ya, faham madam. Saya harap you boleh. Faham madam, faham. Okay, thank you. So saya harap you boleh follow. Cuma untuk wordmark dengan lettermark, tugasnya adalah saya tak minta you ambil klien. Saya minta you buat wordmark untuk diri you. Katalah macam nama you Luqman. So you buat satu wordmark Luqman dekat you punya buku, you tulis Luqman, tapi you buat wordmark you sendiri. Sebenarnya dekat sini pun boleh. Dekat yang bulat ni pun boleh. You boleh buat tau sebenarnya. Okay, L. Lepas tu you buatlah U. Aduh, saya kena beli ni lah. Beli apa?
Welcome Q. Lepas tu M dekat mana? You nak selitkan mana? M. Contohlah A. Saya combinekan. Lepas tu N. Contohlah. So dalam basic shape ni, you boleh insert nama you. Luqman. M-A-N. Nampak tak? Simple je saya buat tu. Kat sini ke? L. Katalah U. Q. Sebab semua square kan? M. Sorry. M. A. Katalah. N. Lepas tu you nak rotate N kat sini ke? Kalau tak muat, ikut you lah. Luqman. Okay. So sebenarnya dalam shape bulat dan square ni pun boleh. Tapi sebenarnya yang basicnya kat sini pun you boleh create Luqman. You buatlah word mark. You nak combine mana? Katalah kita tengok kan Luqman kan, L-U-Q-M-A-N. So you nak combine apa? Adakah you nak combine Q punya ni dengan A ke? Ataupun orang panggil you Luq. You nak combine L, U dengan Q ke? Macam ni kan? Q. Nampak tak? Luqman. Nampak tak kelas? Okey tak? Jelas tak saya bagi contoh? Jelas. So nama you buat word mark untuk nama you, explore dekat sini, combine, terminate, line, shape, subject matter, custom type. You explore dekat sini, you type nama you. Letter mark pula, kalau nama you Luqman Hakim. So L dengan H. Macam saya Wan Nur Khalisah kan? Nama saya panjangnya, bapak saya bagi nama saya. Katalah nama saya Wan Nur Khalisah. Okay. So, saya punya letter sama ada K. Macam biasalah sekarang ni K kan. Ada orang panggil saya Madam K kan. Ataupun W and K. So, saya ambil lah W. Padam yang lain. Yang lain. Okay. Jadi saya boleh explore W and K ataupun saya explore K sahaja. So macam tu jugalah you buat dengan nama you. Kalau orang panggil you Dia, D. So D sajalah. Macam tu. Faham tak? So untuk word mark dan letter mark you explore nama you sahaja. Saya tak akan bagi heavy-heavy sebab saya nak you practice dulu macam mana nak explore dekat bahagian C ni. Saya paling, don't worry nanti saya bagi benda ni dekat you. Okay? Kat sini ni macam mana you nak explore. So inilah keywords dia, how to explore you punya symbol. Okay tak? Okay, madam. Okay. Okay, madam. Guna nama you saja, don't worry. Okay, kalau tak ada, saya bagi masa you fikir sekejap. Lepas tu ada apa nak tanya, tolong tanya. Don't worry, saya give you a break. Lepas tu kalau you terfikir nak tanya, you tanya sekarang.